Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pendidikan supaya setara dengan piawaian pendidikan global. Namun begitu, isu-isu berkaitan dengan dasar perubahan pendidikan di Malaysia sering dijadikan isu yang tiada berkesudahan seperti isu peperiksaan dan pentaksiran bilik darjah PBD. Oleh yang demikian, apakah ada tuju peranan pendidik dalam membantu dasar pendidikan di Malaysia supaya memenuhi hasrat KPM iaitu sekolah berkualiti dan kemenjadian murid? Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita pada hari ini. Saya pengacara Majalah 3 anda, Muhammad Kiza. Ya, berasal dari Batu Pahat, Johor. Akan menemu ramah seorang guru yang bertugas di sebuah sekolah rendah SK Taman Bukit Dahlia 2. Okey. Jadi, pada hari ini kita akan mengeksplorasi diversiti sosio-budaya sekolah Kesatuan Jiwa Negara Bangsa. Jadi, soalan pencetus idea yang kita akan bertanya kepada orang yang kita akan bertanya selepas ini. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial di sekolah? Itu soalan pertama. Soalan kedua, bagaimana anda menilai kesan mobiliti sosial murid di sekolah yang memberi impak kepada dasar transformasi pendidikan di Malaysia? Baik, tanpa kita membuang masa, mari kita kenali siapakah orang yang kita akan bertanya. Terima kasih kepada saudari Encik Kiza. Jadi, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai, nama saya Cikgu Zaris. Saya berasal dari Pasir Gudang, Johor. Saya bertugas di SK Taman Bukit Dahlia 2. Dan pada hari ini, saya berada di dalam talian ni, Majalah 3, yang ingin berkongsi kepada teman-teman semua berkenaan apakah faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial di sekolah, dan juga bagaimana kami para cikgu menilai kesan mobiliti sosial murid di sekolah yang memberi impak kepada dasar transformasi pendidikan di Malaysia. Mari kita ketahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial di sekolah. Pertama, latar belakang sosioekonomi murid. Murid dari keluarga berpendapatan rendah seringkali menghadapi kekangan dalam akses kepada pendidikan berkualiti. Faktor seperti kurangnya sumber pembelajaran, pemakanan yang tak mencukupi dan tekanan ekonomi keluarga boleh menjejaskan prestasi akademik mereka. Okay, contohnya macam kita tengok murid-murid di sekolah kan, ada murid yang datang dari keluarga B40, ada yang datang dari keluarga M40 dan juga datang dari keluarga T20. Okay, kebiasaannya murid-murid dari golongan T20 mempunyai akses kepada pembelajaran yang lebih berkualiti. Mereka boleh mendapatkan pembelajaran yang berkualiti itu dengan senang. Sebab apa? Mereka mempunyai duit untuk membeli bahan-bahan pembelajaran. Nak dibandingkan pula dengan murid-murid dari B40, mereka mengalami kesukaran dari segi kewangan. Kenapa? Mereka juga mempunyai kehidupan yang sama saja macam kita, semualah daripada B40, M40, T20. Mereka juga memerlukan duit untuk makan dan minum. Mereka juga memerlukan duit untuk pakaian dan sebagainya. Jadi bila dalam isu pendidikan, mereka memerlukan mereka berasa sukarlah untuk membeli bahan-bahan pembelajaran. Kerana apa? Mereka juga memerlukan komitmen yang lain. Ibu bapa daripada murid-murid B40 itu memerlukan komitmen yang lain. Okey. Contohnya bukti yang kita dapat dilihat. Contoh situasi pada waktu tahun 2020 dan 2021, iaitu ketika PKP berlangsung, iaitu di mana pembelajaran dilakukan secara dalam talian. Untuk murid T20, mereka setiap murid mempunyai peranti yang tersendiri. Okey, contohnya macam setiap murid dari keluarga T20, mereka mempunyai handphone, komputer riba, tablet.
Manakala murid-murid dari golongan B40 pula, mereka mungkin ada yang tidak mempunyai gadget, ada juga yang mempunyai gadget, tetapi yang mempunyai gadget itu contohnya hanya ibu bapa saja. Jadi contohnya ketika ibu bapa bekerja, ibu bapa juga perlu hadir dalam Google Meet yang menggunakan peranti mereka sendiri. Pada masa yang sama, anak-anaknya juga memerlukan gadget, iaitu phone lah, untuk hadir ke kelas secara dalam talian. Jadi situasi ini menunjukkan yang bahawa ibu bapa dan anak-anak hilang fokus dalam pelajaran kerana mereka perlu menunggu ibu bapa mereka selesai menggunakan peranti yang digunakan. Okey, ada juga yang macam berkongsi peranti dengan adik-beradik. Okey, gitulah. Kemudian yang kedua, kualiti pendidikan dan infrastruktur sekolah. Sekolah dengan kemudahan yang lengkap dan tenaga pengajar berkualiti tinggi mampu memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Okay, kurangnya guru berpengalaman, bahan pembelajaran yang usang serta fasiliti yang tidak mencukupi boleh menghalang pencapaian akademik murid. Okay, situasi ini kita dapat dilihat di kawasan sekolah di kawasan bandar dan juga luar bandar. Okay, seperti yang kita tahu, terdapat satu sekolah ini di kawasan ni lah, kawasan perumahan orang asli. Kebiasaannya mereka punya infrastruktur dan sebagainya adalah kurang, kualitinya kurang berbanding dengan kawasan di sekolah luar bandar. Kerana apa? Pengaksesan mereka untuk mendapatkan bantuan adalah susah. Okay, contohnya macam dekat sekolah-sekolah kawasan pedalaman, memerlukan kos yang tinggi untuk menghantar infrastruktur dari kawasan bandar ke luar bandar. Jadi mereka mungkin akan mendapat bantuan tapi lambat. Okey, contohnya contoh lain pula adalah dari segi teknologi. Sekolah di bandar senang untuk mendapat pengaksesan internet, manakala di kawasan pedalaman adalah susah. Kerana apa? Di kawasan di kawasan luar bandar, di kawasan pedalaman itulah kawasan orang asli, pengaksesan internetnya adalah kurang. Jadi bila kurang, kesannya membuatkan bahan-bahan pembelajaran tu susahlah untuk kita realisasikan mengikut abad ke-21. Okey. Kemudian yang faktor yang ketiga, kita ada dasar dan polisi pendidikan. Okey, program bantuan seperti beasiswa, subsidi yuran pendidikan dan penyediaan makanan percuma di sekolah memainkan peranan penting dalam menyokong murid dari keluarga berpendapatan rendah. Polisi pendidikan yang memberi peluang sama rata kepada semua murid tanpa mengira latar belakang boleh meningkatkan mobiliti sosial. Okey, seperti yang kita nampak di sekolah masa tak kisahlah masa kita sekolah ke ataupun dah selepas sekolah, di sekolah kebiasaannya ada bantuan makanan RMT, iaitu memberikan makanan kepada murid yang dari keluarga B40, murid yang tidak berkemampuan lah. Okay, hari ini RMT ini diwujudkan bagi membantu menangani ibu bapa dari keluarga B40 menanggung kos anak-anak mereka dari segi pemakanan. Okay, jadi ibu bapa di rumah bagi yang murid B40 dari keluarga B40 tidak perlu risau tentang pemakanan dan minuman anak-anak mereka di sekolah. Kerana apa? Di sekolah sudah sediakan makanan dan minuman mengikut piramid makanan. Maksudnya ibu bapa tak perlu risaulah daripada segi sekolah tu bagi makanan yang tak sihat ke apa ke dan sebagainya. Okay, sebab apa? Sebab memang makanan RMT itu memang dah memang dah dihaskan bagus dan berkhasiat untuk murid-murid. Okey, kemudian seterusnya kita ada pengaruh ibu bapa dan persekitaran sosial. Ibu bapa yang berpendidikan tinggi cenderung lebih proaktif dalam memastikan anak-anak mereka memperoleh pendidikan berkualiti. Sokongan moral dan motivasi daripada keluarga dan komuniti setempat boleh memberi kesan positif kepada prestasi akademik murid. Okey, ada ibu bapa yang sanggup hantar anak-anak mereka ke sekolah yang berspektif tinggi, contohnya sekolah international, sekolah swasta dan sebagainya. Kerana apa? Mereka
mereka mahukan anak-anaknya mendapatkan pengaksesan pendidikan yang betul-betul berkualiti. Mereka mahukan anak-anak mereka betul-betul berjaya dalam kehidupan. Anak-anak mereka mendapatkan kejayaan yang lebih baik. Okey. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, kita ada faktor peluang pekerjaan dan hubungan dengan industri. Pendidikan yang relevan dengan keperluan pasaran kerja, meningkatkan kebolehpasaran murid selepas tamat persekolahan, kerjasama sekolah dengan sektor industri dalam program latihan vokasional atau teknikal boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada murid. Okey, macam kita nampak, kita ada sekolah harian, sekolah yang menekankan akademik, dan kita ada juga sekolah KV, iaitu sekolah college vocational, di mana di sekolah college vocational ini mereka menekankan kemahiran murid. Okay, kat KV tu ada, contohnya kalau ada murid tu mereka berminat dari segi topik seni hiasan dalaman, mereka boleh hadir ke college vocational untuk ambil kos tersebut. Apabila mereka mengambil kos seni hiasan dalaman, mereka keluar pun akan ke aliran hiasan dalaman. Kerana apa? Mereka di sekolah college vocational, mereka telah mempelajari berkenaan dengan seni hiasan dalaman kan, cara nak menghias itu, ini dan sebagainya. Jadi bila mereka habis college vocational, mereka dah ada sijil kemahiran. Mereka dah ada kemahiran lah, mereka dah ada ilmu berkenaan dengan seni hiasan dalaman tersebut. Jadi ini membantu mereka untuk ke aliran tersebut, aliran hiasan dalaman, aliran kemahiran. Okey. Jadi itulah faktor-faktor faktor-faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial di sekolah. Wah, hebat fakta dan huraian yang telah dijelaskan oleh Cikgu Zaris. Jadi Cikgu Zaris, mari kita ketahui soalan yang seterusnya. Bagaimana Cikgu Zaris menilai kesan mobiliti sosial murid di sekolah yang memberi impak kepada dasar transformasi pendidikan di Malaysia? Sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut mari kita ketahui apakah pelaksanaan transformasi pendidikan di Malaysia yang berkait rapat dengan mobiliti sosial murid telah dilaksanakan di negara kita. Jadi antaranya adalah TS25. Okey, Program Transformasi Sekolah 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan sekolah melalui kepimpinan berkualiti, budaya kerja positif, amalan pembelajaran abad ke-21 dan penglibatan ibu bapa serta komuniti. Kajian mendapati bahawa TS25 berkesan dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, yang seterusnya membantu murid mencapai prestasi akademik lebih baik. Contohnya, berdasarkan jurnal artikel yang saya telah temukan di Google Scholar, di sekolah rendah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan daerah Sarike, TS25 telah membantu meningkatkan kemahiran guru dan pencapaian murid melalui pendekatan pedagogi yang lebih interaktif dan berpusatkan murid. Okey, jadi kajian yang telah dilaksanakan di sekolah rendah daerah Sarike ni menunjukkan yang adalah peningkatan keberkesanan pengajaran dengan memfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. Okey, persoalan yang seterusnya, bagaimanakah kita hendak menilai kesan mobiliti sosial murid di sekolah yang memberi impak kepada dasar transformasi pendidikan di Malaysia? Okey, jadi cara untuk kita menilai kesan mobiliti sosial murid di sekolah dan implikasinya terhadap dasar transformasi pendidikan di Malaysia adalah dengan kita melakukan analisis terhadap prestasi akademik dan pencapaian murid. Okey, jadi contohnya kualiti pendidikan dan infrastruktur sekolah yang baik akan dapat memberikan kesan positif terhadap prestasi akademik murid. Okey, murid dari keluarga berpendapatan rendah yang mendapat akses kepada pendidikan berkualiti menunjukkan peningkatan dalam pencapaian akademik. Okey, jadi cara untuk menilainya, tadi saya kata yang pertama menilai dari segi prestasi akademik dan pencapaian murid. Kita menilai keputusan pemeriksaannya. Okey, perbandingan keputusan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR, iaitu yang masa sebelum dimasukkan lah, dan sekarang dah dimasukkan kan. Kemudian
Kita juga boleh membuat penilaian terhadap peperiksaan PT3, Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM. Okey. Jadi terdapat satu kajian ini menurut jurnal yang saya buat, yang saya ni lah cari di internet, yang dilakukan oleh Wan Naliza, Wan Jaafar dan Siti Mistima Ma'at. Mereka telah membuat kajian terhadap pencapaian akademik mengikut subjek matematik di sebuah sekolah. Okey. Sekolahnya terletak di kawasan Felda di Kuantan. Okey, jadi ini adalah dapatan dari soal selidik yang dijalankan ke atas 138 orang sampel, iaitu murid tingkatan 4 dari 3 buah sekolah Felda di Kuantan. Dinilai berdasarkan jumlah skor setiap item. Jumlah skor bagi setiap item kemudiannya dibahagikan kepada 3 tahap, iaitu tahap rendah, sederhana dan tinggi. Skor pada tahap rendah bermakna tahap motivasi murid terhadap matematik adalah rendah. Begitu juga sekiranya skor yang berada pada tahap sederhana bermakna tahap motivasi terhadap matematik yang sederhana, dan skor pada tahap tinggi memberikan indikasi bahawa tahap motivasi terhadap matematik murid adalah tinggi. Pembahagian skor mengikut tahap motivasi terhadap matematik yang rendah, sederhana dan tinggi adalah seperti jadual 2 yang saya paparkan pada gambar ini, iaitu julat skor lah dan interpretasinya. 80 hingga 110 rendah, 111 hingga 141 sederhana dan 142 kepada 172 adalah tinggi. Okey. Jadi dapatannya melalui hasil analisis. Okey. Kebanyakan daripada murid-murid tidak mencapai tahap penguasaan minimum untuk matematik dalam peperiksaan pertengahan tahun, iaitu di bawah 40 markah. Kategori dan bilangan responden berdasarkan skor PPT dipersembahkan dalam jadual 3 dan darjah 1 seperti yang saya paparkan ini. Bilangan responden mengikut kategori pencapaian matematik. Jadi 6 orang sahaja yang cemerlang dalam subjek matematik tingkatan 4 yang markahnya adalah dari 70 hingga 100, dan bilangan 37 orang mendapat kepujian dan 33 orang mendapat lulus, manakala 62 murid lagi gagal dalam subjek matematik. Okey. Jadi jumlah muridnya adalah 138. Jadi menunjukkan di sini bahawa yang kita dapat menilai prestasi murid dengan melihat keputusan peperiksaannya. Apakah kesan melalui melakukan analisis terhadap prestasi akademik dan pencapaian murid terhadap dasar transformasi pendidikan di Malaysia? Jadi kesannya adalah pihak sekolah dapat mengadakan program bantuan pendidikan. Okey, impak kepada analisisnya. Jika analisis menunjukkan murid dari keluarga berpendapatan rendah mempunyai pencapaian akademik yang lebih rendah, kerajaan boleh memperluas skop bantuan pendidikan. Okay, macam tadi kajian yang dibuat kepada 3 buah sekolah murid tingkatan 4 dalam subjek matematik. Okey, jadi kesannya tadi saya kata mengadakan program bantuan pendidikan kan. Jadi bolehlah melaksanakan program RMT, iaitu rancangan makanan tambahan, untuk memastikan murid dari golongan B14 mendapat pemakanan yang mencukupi bagi membantu mereka fokus dalam pembelajaran. Salah satu sebab murid di ketika 3 buah sekolah tersebut mendapat skor yang agak memuaskan, salah satu faktornya kerana mereka tidak dapat fokus dalam pembelajaran disebabkan mereka berasa lapar, mereka berasa tidak selesa. Jadi dengan bantuan program rancangan makanan tambahan iaitu RMT ini dapat membanteras salah satu faktor tersebut. Kemudian pihak sekolah juga boleh melaksanakan Biasiswa Kecil Persekutuan BKP dan Biasiswa Yayasan Peneraju yang diperkenalkan untuk memberi sokongan kewangan kepada murid kurang berkemampuan. Okay, jadi murid-murid ini diberikanlah kepada murid-murid yang kurang berkemampuan untuk membeli bahan-bahan pembelajaran subjek matematik. Jadi biasiswa ini diharapkan kepada murid-murid tersebut
dapatlah membeli alat tulis seperti jangka lukis, pembaris, pensel, pemadam, buku buku tulis, buku latihan dan sebagainya. Kemudian, cara menilai kesan mobiliti sosial murid di sekolah dan implikasinya terhadap dasar transformasi pendidikan di Malaysia yang kedua pula adalah kita menilai dengan menilai pengaruh ibu bapa dan persekitaran sosial terhadap aspirasi murid. Okey. Jadi cara nak menilainya adalah kita mengkaji sikap dan aspirasi murid. Okey. Penyelidikan mengenai kesedaran murid terhadap kepentingan pendidikan dan impak sokongan ibu bapa terhadap pencapaian mereka. Maknanya kita tengoklah murid tu sama ada mereka sedar ke, mereka dah matang ke belum tentang mengapa mereka perlu belajar dan nilai insaniah mereka. Okey, macam ada seperti yang anda setiap guru perlu tahu, ada 7 kemahiran insaniah yang kita perlu memberikan perhatian kepada murid-murid. Antaranya kecerdasan emosi, komunikasi, kerja berpasukan dan rasa hormat, kefleksibelan dan kreativiti, penyelesaian masalah dan pemikiran kritis, kepimpinan, pengurusan dan penyusunan masa. Okay, jadi itu antara kemahiran insaniah lah yang perlu dipandang penting lah oleh para guru untuk memastikan supaya anak-anak murid ada kemahiran-kemahiran insaniah tersebut. Okey. Kemudian pihak sekolah juga boleh menilai dengan melakukan keberkesanan program intervensi. Okey. Kajian terhadap keberkesanan program seperti Teach for Malaysia, program Sekolah Amanah dan program Rintis Perkasa KPM dalam membentuk mindset murid untuk berjaya. Okay, buktinya yang macam ada kat Malaysia ya, menurut satu laman web yang diusahakan oleh Teach for Malaysia di Google, menurut kajian oleh mereka murid yang menerima bimbingan mentor menunjukkan peningkatan motivasi belajar dan keyakinan akademik sehingga 30% lebih tinggi berbanding murid yang tidak mendapat sokongan sedemikian. Jadi, apakah kesan terhadap dasar transformasi pendidikan di Malaysia melalui kajian pengaruh ibu bapa dan persekitaran sosial terhadap aspirasi murid? Jadi, kesannya adalah pihak sekolah dapat mengukuhkan program kesedaran pendidikan dalam kalangan ibu bapa. Okey, jadi kesannya terhadap dasar transformasi pendidikan ni, pihak sekolah dapat mengadakan program parenting at schools oleh KPM, oleh yang telah diperkenalkan oleh KPM lah, bagi meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang peranan mereka dalam kejayaan akademik anak-anak. Dasar pendidikan ni memberikan tumpuan kepada pembibitan ibu bapa dalam aktiviti sekolah bagi meningkatkan kecerdasan emosi dan motivasi murid. Okey. Jadi maknanya aktiviti ini tak susah pun sebenarnya nak dilaksanakan. Kalau ibu bapa berasa sukar untuk datang ke sekolah, aktiviti ini juga boleh dilaksanakan secara dalam talian, iaitu melalui aplikasi Google Meet ataupun Zoom. Okey. Ingin menegaskan di sinilah bahawa penglibatan ibu bapa terhadap murid-murid yang merupakan anak-anak mereka amat penting, kerana seperti yang kita sedia tahu, murid datang ke sekolah akan berjumpa dengan cikgu. Cikgu merupakan pembimbing utama lah dan juga role model bagi murid-murid. Dan apabila murid-murid telah pulang dari sekolah ke rumah lah kan, maka dekat rumah orang yang bertugas sebagai role model dan pembimbing utama bagi mereka adalah ibu bapa. Jadi diharapkanlah ibu bapa tidak mengambil enteng terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Okey. Jadi bukti yang ada di Malaysia ni menurut kajian yang telah dilaksanakan oleh Institut Aminuddin Baki, murid yang ibu bapa mereka aktif dalam persatuan
ibu bapa dan guru, PIBG lah, untuk lebih senang faham kan, menunjukkan peningkatan prestasi akademik sebanyak 15% lebih tinggi berbanding murid yang ibu bapanya kurang terlibat. Sungguh padat, tepat dan hebat fakta dan huraian yang dijelaskan oleh Cikgu Zaris. Jadi, nampaknya waktu sudah mencemburui kita. Baik Cikgu Zaris, terima kasih atas beberapa info yang Cikgu Zaris telah kongsikan bersama kami di Majalah 3 pada hari ini. Dan diharapkan semoga temu ramah kita di Majalah 3 pada hari ini dapat memberi nilai yang positif kepada seluruh penonton yang menonton dokumentari kita pada hari ini, supaya mereka dapat menjadi lebih baik pada masa akan datang. Terima kasih kepada semua yang menonton.